Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mulakan dengan dua rangkap pantun. Encik Fauzi seorang yang tampan, tidak lokek melakar senyuman. Terima kasih kami ucapkan di atas segala ilmu dan pengajaran. Pergi ke kedai membeli gula, pembuka kata, lidah bicara. Izinkan saya mulakan kata, semoga pembentangan disambut ceria. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahzani Kristina binti Muhammad Isa, 17 DHF 20F1026 bersama 4 orang rakan seperjuangan saya iaitu Nurhanani binti Abdul Hamid, 17 DHF 20F1016, Nurul Naimah binti Hamdan, 17 DHF 20F1014, Siti Noraini binti Nur Saprin, 17 DHF 20F1012 dan juga Umi Maisara binti Islamuddin, 17 DHF 20F1024. Kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tentang demonstrasi permainan Scrabble dengan menggunakan aplikasi Scrabble Go. Sebelum itu, izinkan saya untuk menerangkan serba sedikit berkaitan Scrabble. Scrabble ialah permainan berpapan susun kata yang melibatkan 2 hingga 4 orang pemain yang bersaing mengumpulkan mata berdasarkan nilai perkataan yang dibentuk daripada kepingan huruf di atas papan permainan berpetak-petak yang melibatkan 15 lajur dan 15 baris. Kepingan yang berbentuk bujur sangkar yang bertuliskan satu huruf pada mukanya. Setiap pemain mengambil sebanyak 7 buah keping huruf dari kantong lalu cuba membentuk perkataan secara mendatar atau menurun seperti teka silang kata. Perkataan yang dibentuk harus terdapat dalam kamus am yang berpadanan dengan bahasa yang dimainkan. Pemain yang mengumpul jumlah mata tertinggi akan dijadikan sebagai pemenang. Seterusnya, sejarah Scrabble. Permainan Scrabble mulanya diciptakan pada tahun 1938 dengan nama Criss Cross Words oleh seorang jurutera bernama Alfred Mosher Bates. Permainan ini merupakan penyempurnaan dari permainan leksiko yang diciptanya terdahulu, tetapi dilengkapi papan permainan dan cara bermain seperti teka silang kata. Permainan tetap menggunakan kepingan huruf seperti leksiko yang dibuat berdasarkan hasil perhitungan taburan kekerapan penggunaan huruf dalam bahasa Inggeris yang tertera dalam pelbagai sumber termasuk artikel akhbar The New York Times. Alfred Bates menghasilkan sendiri permainan ini dan menawarkannya kepada pelbagai perusahaan mainan besar tetapi tidak berjaya. Begitulah serba sedikit cerita dan sejarah berkaitan Scrabble. Walaupun tidak percaya pada mulanya, tetapi usaha demi usaha, permainan Scrabble telah menjadi salah satu permainan yang mendapat sambutan sehingga hari ini. Sudah semestinya kita memerlukan peralatan permainan sebelum permainan dilangsungkan. Peralatan asas yang diperlukan semasa bermain Scrabble ialah 100 jubin yang mengandungi huruf, papan permainan, beg kain dan juga rak untuk meletakkan huruf. Untuk pemahaman yang lebih mendalam, mari kita lihat demonstrasi dan penerangan dari rakan-rakan seperjuangan saya. Baik, seterusnya terdapat 4 peraturan permainan. Yang pertama, pada setiap permainan, setiap kumpulan perlu mengambil 1 jubin Scrabble dan pemain yang memperoleh 2 papan dengan huruf urutan yang lebih awal akan memulakan permainan dahulu. Yang kedua, setiap kumpulan akan mengambil jubin sebanyak 7 buah. Yang ketiga, kumpulan yang mula dahulu, perkataan pertama poinnya perlu dikali dengan 2. Dan yang terakhir, jumlah jubin di tangan tidak boleh melebihi daripada 7 buah. Jadi mari kita saksikan tunjuk cara permainan. Okey, baiklah semua, kembali lagi kepada saya di mana saya tidak hanya mahu menerangkan tentang Scrabble Go saja, di mana permainan itu kita gunakan di atas talian, iaitu di aplikasi Play Store. Kita boleh search dan download ataupun kita boleh install dia, kan. Okey, kita kembali kepada zaman-zaman yang tidak ada COVID ataupun zaman-zaman yang kita boleh bermain di rumah bersama keluarga, di mana itu adalah lebih challenging. Sebab apa? Sebab kita dapat bertemu dengan pihak lawan kita secara bersemuka. Okey, secara bersemuka. Mungkin sebelum ni pihak lawan itu kita tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, dan tiba-tiba kita kena bertarung dengan dia. Okey, permainan di mana permainan ini kita menggunakan papan bentuk segi 4 dan
papan Scrabble itu tersendirilah. Baiklah, di sini saya akan terangkan cara mulakan permainan di atas board Scrabble itu sendiri. Baiklah, cara mulakan permainan yang pertama adalah tulis nama setiap pemain dalam kertas markah. Mungkin yang pertama adalah Nur Syahzani Kristina dan yang kedua Mimia Sarah, dan diikuti pihak lawan seterusnya. Yang kedua pula, masukkan ke semua jubin di dalam beg yang disediakan, dan jubin itu ada huruf A sampai Z, dan jubin itu juga dikenali sebagai jubin dalam tabung, dan kita campurkan ke semua huruf jubin tersebut. Okey, dan yang ketiga pula apa ya? Setiap pemain mencabut jubin masing-masing. Okey, mungkin pemain A ni akan cabut dulu. Okey, tiba-tiba dia dapat huruf A, tiba-tiba yang ni dia dapat huruf D. Okey, di mana kalau huruf A tu adalah yang pemain yang akan mulakan permainan dahulu. Okey, kalau yang huruf D tadi, kalau kita ikut urutan A, B, C, D, E, D tu yang terakhir kan, ataupun yang belakang-belakang kan. So A yang akan mula dahulu. Okey, kalau huruf tu sama, contohnya pihak lawan dua-dua ni dapat huruf yang sama, mereka perlu ambil lagi lah, cabut lagi cabutan tu lagi sekali. Kita akan kocak dia. Kalau permainan dalam kad tu orang panggil kita acung dia, acung kad kan. Yang ni kita kocak dia sebab yalah nak pilih kan huruf yang lain lah, macam tu. Yang keempat pula, apa ya? Okey, pemain pertama akan mencabut 9 jubin. Okey, 9 jubin. Pemain yang berikutnya akan mencabut 8 keping jubin yang akan melengkapi ties, ataupun orang kata tu satu jubin yang panjang tu kita akan letak huruf kan, huruf dekat situ, dan masing-masing akan ambil 8 keping lah. Cuma pemain yang pertama atau pemain yang huruf A tadi atau dapat huruf yang awal, mungkin dia dapat B, dia akan mulakan dulu. Jubin itu akan diletakkan di atas rak masing-masing. Macam tu. Baiklah, yang kelima pula ataupun yang terakhir lah kan, orang kata giliran. Macam mana kita nak tentukan giliran ni? Nanti pihak sana bergaduh pula. Okey, senang je, iaitu kita ikut giliran ni ikut putaran jam kalau nak lebih mudah. Tapi bergantung pada pihak juri, mungkin diorang nak menggunakan dadu atau sebagainya yang kita tidak tahu. Okey, baiklah. Kalau tadi saya terangkan cara mulakan permainan, sekarang cara bermain. Dah tadi mula, sekarang bermainlah pula kan. Okey, baiklah. Yang pertama, pemain pertama akan membentuk sepatah, orang kata sepatah perkataan lah, di tengah-tengah tau, di tengah-tengah ataupun melintang. Tapi huruf pertama tu mesti diletakkan di tengah-tengah. Mungkin diorang akan menggunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kalau nak mencabar tu bahasa Inggeris lah kan. Okey, mungkin diorang akan letakkan perkataan tu melintang, menegak. Okey, di atas papan tu, yang melintang tu kasut, dan ke bawah tu mungkin juga diorang letak baju ke, macam tu. Okey, di atas papan, dan satu daripada hurufnya harus berada di petak, orang kata di petak 4 segi di tengah. Macam saya cakap tadi lah, huruf yang pertama mesti mulakan di petak yang tengah. Macam tu. Okey, baiklah. Pemain yang kedua pula adalah pemain kedua dan pemain seterusnya akan mengikut giliran masing-masing sambil meletakkan satu jubin atau sebaris jubin melintang atau menegak di atas papan sekali sahaja. Disebut mainan. Perkataan disusun secara orang kata secara berpenjuru, tidak dibenarkan. Okey, tidak dibenarkan. Okey, perkataan harus dibaca dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah. Jangan pula kanan ke kiri. Macam tu tak boleh ya. Okey, jika tidak ada penamat okey, yang ni step yang ketiga. Jika tidak ada penamat, permainan harus diteruskan sehingga 3 pusingan. Mungkin juga ayat mereka dah habiskan dekat situ, tak tahu dah buntu dah kat situ kan. Dalam setiap giliran, pemain boleh membentuk beberapa banyak perkataan dengan jubin yang ada padanya. Okey, kalau kita tengok tadi, kalau bermain di atas talian, kita boleh rombak dia sama juga dengan sini. Kita boleh rombak ayat tu, tapi kalau dah tinggal sikit tu nak rombak apa lagi kan, dah tinggal 3, 4, macam tu kita memang dah buntu. Adakah ini pengakhiran saya? Macam tu. Baiklah, kalau tadi kalau
mungkin pihak lawan yang tadi tu dia dah buat secara menegak dan huruf yang terakhir dia adalah huruf K, dan mungkin pihak lawan seterusnya akan sambung secara melintang, maybe kata macam tu huruf K. Mungkin juga di jubin mereka ada benda yang lebih kurang yang boleh disambungkan. Baiklah, yang keempat, jika pemain tidak dapat membentuk perkataan berjalin di mana tempat di mana mereka dah buntu kan, dan itu pula tiba giliran mereka, pemain seterusnya yang akan membentuk perkataan tersebut. Dan begitulah cara bermain Scrabble menggunakan papan secara manual, di mana kita dapat bertemu pihak lawan, macam tu. Okey, baiklah, saya akan tunjuk cara bagaimana ingin cari ID kawan kita. Okey, mula-mula buka Scrabble Go. Sebelah kanan ada 2 orang gambar warna biru dan warna kuning. Jadi kita tekan dekat situ, search ID kawan kita. Sekarang saya tengah cari ID Naimah. Okey. Saya tak jumpa pula, salah masuk. Pastikan masuk dengan betul ya. Masukkan ID dengan betul. Okey. Okey. Lepas cari, kita boleh tekan start. Dan keluar. Okey, sekiranya dia tak dapat accept ataupun tak dapat notice kita masuk, kita boleh tekan play live. So, kita kena tunggu 20 saat untuk Naimah accept. Lepas tu kita boleh main dah. Okey, dia dah accept. Okey, sekarang ni kita nak ajar macam mana nak terima invite. Okey, so mula-mula kita masuk dulu Scrabble Go, then tekan play as guest. Okey, lepas tu bila kita jadi orang yang di-invite, kita kena tunggu notification. Walaupun notification tu macam lambat sikit, tapi dia akan sampai juga, so jangan risau. Okey, okey dah, dia dah sampai, so accept. Baiklah, kami akan mulakan permainan. Baiklah, kembali kepada saya Nurhanani yang akan menerangkan serba sedikit tentang Scrabble Go ini yang akan dimainkan oleh Siti Nuraini dan juga Nurul Naimah. Baiklah, kalau anda semua dapat lihat dekat sini, Aini mengalami kesukaran. Okey, awal-awal tu dah rasa tercabar ya, dah rasa mencabar, kesukaran untuk menyusun ayat yang dia dapat. Mungkin nervous ataupun mungkin perlukan lagi orang kata ayat-ayat di atas tiles itu. Kita tidak tahu. Okey, kalau dapat lihat dekat situ juga, mereka masih lagi sedang bermain, tengah menyusun ayat. Dan kalau anda semua lihat, kalau di kotak green ataupun hijau dekat atas tu, bermakna Aini yang perlu mula dulu. Selepas itu diikuti dengan Naimah, baru boleh dia susun ayat lah. Di sebelah kiri Aini dan di sebelah kanan adalah Naimah. Dan kalau anda dapat lihat di situ juga, Aini telah berjaya menyusun ayat, iaitu is secara menegak, dan diikuti dengan Naimah yang menyusun ayat tiles, T-I-L-E, dan pemarkahan ini adalah secara automatik. Sebabnya kalau kita main di atas talian, sudah tentu aplikasi ini sendiri yang akan tolong kira. Okey, mungkin Naimah dapat 4 dan okey, baiklah, dapat lihat sekarang Aini dan Naimah masing-masing lagi bersaing dan masing-masing sangat hebat ya. Okey. Okey, sekarang ni kalau contoh, sekarang saya nak bagi tahu macam mana cara untuk rombak huruf tu. Okey, kalau contoh kita macam tak ada idea lah sangat kan, tiles tu tiba-tiba macam dapat
pelik ke, macam huruf dia macam kita tak ada idea. Okey, kita boleh tekan yang dekat sini. Yang ada anak panah tu. Okey. Bila kita tekan, dia akan rombak tiles tu. Just macam dia akan susun ke susun yang baru lah. So macam tu, sebenarnya kalau kita banyak kali, kemungkinan idea untuk dapat tu tinggi lah. Macam, so at least bila kita tak ada idea, tiba-tiba bila dia dah rombak, kita dapat idea. Macam tu. Okay? Anda dapat tak apa yang Naimah cakap tadi? Rombak huruf di atas tiles. Okey, kalau kita tahu, mungkin sebelum kita cuma rombak sekali dua, mungkin kita tak dapat. Okey, macam saya lah. Saya rombak sekali dua macam kurang je, macam tak kena je kan. Okey, daripada situ, kita boleh rombak beberapa kali supaya kita dapat nampak, oh, saya dah nampak dah ayat ni kan. Saya terus letak dekat situ. Okey, mungkin juga ini adalah satu, orang kata, step rahsia kan, yang orang gunakan macam ni, rupanya dapat markah yang tinggi ataupun banyak. Macam tu. Okey, jika anda ingin pass turn, contoh saya nak pass turn dekat Naimah, mula-mula kita tengok belah kiri bawah sekali ada line, 3 line kan, tekan, lepas tu pilih pass turn dan tekan right. Okey, kita dah bagi turn dekat Naimah. Jika sekiranya anda tidak boleh bermain ataupun anda tak boleh berfikir perkataan selanjutnya dan anda ingin menyerah kalah, anda boleh tekan line 3 bawah sekali tadi, belah kiri, dan tekan resign. Jadi secara automatik kawan anda ataupun lawan anda akan menang. Jadi kat sini Naimah akan menang. Okey, permainan pun dah tamat. Match over. Match over bermaksud Naimah telah mendapat 215 mata dan Aini 102 mata. Okey, kalau dekat sini saya nak terangkan sedikit. Sekiranya anda mendapat mata yang tinggi, contohnya 300 dan pihak lawan anda mendapat 200 dan anda menekan resign dahulu, bermaksud anda yang akan kalah dan pihak lawan anda yang mendapat jumlah mata yang rendah yang akan menang. Dan kalau dekat situ anda semua nampak ada huruf jar dan juga tin, iaitu adalah markah ataupun ayat yang paling panjang yang mereka dah buat. Contohnya Naimah dah buat ayat jar kan, ada melintang dan juga menegak, dan Aini pula telah buat ayat yang panjang tin, THINK. Okey, sekarang ni dekat chat. Okey, kalau kat chat ni kita nak chat dengan kawan ke ataupun guest lain ke, pihak lawan lain pun kita boleh je. Oh, you did a good job, semua kan, macam tu. So kita, at least kita dapatlah kenal each other kan. Walaupun rakan kita tu kalah, tapi at the same time kita dapat sharing bersama-sama. Okey, baiklah, menarik kan mainannya mereka main tadi, iaitu Scrabble Go itu yang dimainkan oleh Naimah dan juga Aini. Mereka berdua sangat hebat-hebat belaka, orang kata. Okey, kalau anda nak tahu, sebenarnya dalam Scrabble Go ni ada je game yang lain selain daripada yang klasik punya. Okey, first kita tengok Adventures. Kalau anda nak tahu, Adventures ni game yang kita main kita seorang. Maksudnya macam kita yang letak huruf tu, lepas tu kita sambung lagi untuk letak huruf yang lain. Maksudnya kita main seorang-seorang lah. Itu kita seorang untuk dalam Adventures. Okey, kalau Arena tu adalah untuk tournament yang di mana dia ada waktu-waktu dia tertentu lah baru boleh main. Okey. Kalau untuk Duels pula dia one-on-one Scrabble matches. Maksudnya macam kita boleh main dengan orang lain. Macam tu. Tapi Duels ni konsep dia macam cepat-cepat dia dapat. Tak silap saya lah sebab tak pernah main lagi. Okey, kalau Puzzle Patch, puzzle ni dia konsep dia lain sikit. Dia dah tersedia huruf-huruf yang ada. Dia dah sediakan huruf-huruf tu dan kita just kena sambung. Okey, yang tu pun kita main seorang juga sebenarnya. Okey.
sebenarnya game-game ni macam nak kukuhkan kita punya kemahiran dalam Scrabble, tapi dalam Scrabble Go. Okey, sebenarnya ada lagi. Sekejap. Okey. Okey, sekarang ni saya tak cakap lagi tentang Scrabble yang biasa punya kan. Okey, dalam Scrabble yang biasa tu dia ada Match Me, single player dengan Scrabble klasik. Okay, Match Me ni macam kita random dengan orang lain. Tak kisah siapa yang online masa tu, kita main je dengan orang tu. Kalau single player ni, kita main dengan komputer. So dalam kalau kita main dengan komputer ni, dia ada level dia lah, easy, hard, medium semua tu. Okay, kalau Scrabble klasik ni, okay, dia macam yang tadi tu lah. Okay, kalau anda nak tahu, Scrabble Go ni berakhir dengan cara dia. Okay, first adalah bila seseorang tu resign, dia automatic match over macam tu. Dan pemenang tu akan dipilih berdasarkan markah dia lah. Kalau contoh seorang tu resign, so dia akan memberi peluang kepada pihak lawan menang. Okay, yang kedua, bila Scrabble Go ni dah habis, bila salah seorang daripada pemain tu dah habis tiles dia, maksudnya macam dia punya tiles tu, dia yang tamatkan dulu, dia yang habiskan dulu tiles tu, so dia dikira pemenang. Okay, markah pula, kalau kita nak tahu siapa yang menang, bila kita tengok markah siapa yang paling banyak, ataupun dan siapa yang dapat bonus mark. Contoh bila dia dapat markah dalam double letter score, double word score dan lain-lain. Okay. Baiklah, di sini saya akan membuat perbandingan, iaitu bermain di atas papan ataupun secara bersemuka, okey. Dan yang kedua, bermain di online menggunakan aplikasi Scrabble Go. Dan yang ketiga, aplikasi yang saya servis sendiri adalah Classic Words Solo. Okey, kalau yang pertama tadi, seperti yang kita tahu, bermain secara bersemuka itu lebih, orang kata lebih mencabar, dan semua perkataan tu pun kita akan rasa macam mencabar minda kita dan menguji minda kita sendiri. Dan yang kedua adalah bermain menggunakan Scrabble Go. Kalau perhati tadi, rakan saya sebentar tadi, mereka telah pun menerangkan permainan Scrabble Go ini sendiri, di mana jika kita lihat dekat aplikasi Play Store, review ataupun bintang yang mereka bagi adalah 4.0. Antara review yang saya dapat lihat, jika anda dapat lihat di atas ini atau di tepi ini, ialah mereka rasa ada yang mereka rasa kurang mencabar dan keep ataupun selalu keluarnya ads ataupun iklan, dan itu sangat tidak seronok kan. Kalau kita nak main ni rasa macam hai, iklan lagi ya, macam tu. Dan mereka rasa Scrabble Go ini seperti macam kurang mencabar mereka. Tapi kalau kita tahu, kalau student macam kita ni, kita rasa okey saja kalau menggunakan Scrabble Go ini, sebab kita boleh main dengan orang luar dan rakan kita sendiri, sebab kita dapat add ID mereka dan kita dapat bersaing. Cumanya kita tidak dapat bermain secara ramai-ramai lah. Mungkin ada aplikasi lain juga yang kita tak dapat lagi cari yang memang betul-betul sesuai digunakan untuk kita bermain ramai-ramai dan orang lain pun boleh view atau lihat kita bermain dengan dia ni. Oh, macam ni dia orang main rupanya, macam tu kan. Dan yang ketiga pula, seperti yang saya cakap tadi, saya ada cari kan, kita tak nak buat perbandingan hanya Scrabble Go saja, tapi kita buat 3 perbandingan, okey, iaitu Classic Words Solo. Okey, review dia yang saya tengok sangat bagus, bintangnya 4.5. Okey, mereka rasa Classic Words Solo ni lebih bagus dan lebih mudah untuk mereka fahami permainan tersebut, di mana mereka rasa macam Scrabble yang diorang main tu seperti word search. Kalau dekat buku pun kita ada word search kan, di atas talian juga ada word search, macam tu.
Klasik word solo itu kalau saya terangkan tadi, banyak kan review-review yang bagus dan bintang pun 4.5. Mungkin selepas ini kita boleh cuba lagi untuk bermain dengan rakan-rakan. Kita tak tahu bukan hanya Scrabble Go saja, tapi klasik word solo ni juga boleh membantu kita. Barangkali betul tak? Okey, seperti yang anda lihat di tepi ini, kita dapat lihat review lah daripada klasik word solo ni tadi. So ada yang bagus dan kita boleh ambil dua side lah. Ada yang bagus dan ada yang tak bagus juga. Okey, bagaimanapun apa saja yang kita main, semoga ia dapat memberi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua sebab dapat menguji minda kita itu sendiri. Okey. Baik, sebagai kesimpulannya, jika dilihat banyak pengetahuan dan ilmu yang telah dikongsikan, antaranya maksud Scrabble, cara bermain, kiraan markah dan juga sejarah Scrabble, kami pasti dengan rujukan yang diberikan ini mampu untuk memberi kefahaman tentang Scrabble. Jika sebelum ini ada sesetengah yang tidak mengetahui cara bermain permainan ini, dengan harapan ianya dapat membantu anda. Permainan Scrabble ini juga amatlah menarik dan dapat menguji minda para pemain, sekaligus dapat meningkatkan ilmu baru dalam diri seseorang. Tak kala kita berasa bosan di rumah, dengan permainan ini ia sedikit sebanyak dapat membantu mengembangkan minda kita. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana memberi sepenuh perhatian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.